Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah bagi memberkati pertemuan kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita diberi kesempatan untuk sama-sama kita menghadirkan diri kita bagi kita mengerjakan ibadah solat fardu maghrib secara berjamaah. Dan kesempatan ini kita mudah-mudahan insya-Allah diberi peluang untuk sama-sama kita bincangkan apa yang dinyatakan dalam kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkam Al-Imam Wal-Ma'mum, yang diterjemahkan oleh Datuk Syekh Haji Zakaria bin Haji Awad Ahmad Wan Besar, Ahli Jawatankuasa Negeri Kedah. Karangan asalnya ditulis oleh Syekh Ibnul Imad Al-Misri rahimallahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita, Allah Ta'ala rahmati kita, Allah Ta'ala kurniakan petunjuk dan hidayahnya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan keredaannya kepada kita di atas segala pelaksanaan ibadah yang kita sempurnakan. Kalau kita melihat kepada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan usika bitaqwallah, hendaklah kamu, yakni kita, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama dan selamanya kita syukur pada Allah Taala banyak-banyak, sebab Allah Ta'ala berikan kita hidayah. Kita lahir daripada ibu dan ayah kita yang Muslim, dan syukur pada Allah Ta'ala kita lahir setelah pun declare sebagai individu Muslim, dan kita membesar dan dapat kita beramal. Ini semua merupakan anugerah kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keimanan kita semakin hari semakin bertambah, dan mudah-mudahan kehidupan kita disinari atau sebab tak nampak perempuan tu, muslimat tak nampak. Muslimat nampak kita tapi kita tak nampak muslimat. Kita ni peran muslimat ni besar dalam kehidupan kita. Ibu yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang telah memberikan asuhan didikan kepada kita, ini semua merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat dalam perkara yang kita kata perihal berkenaan dengan sembahyang, Nabi menyatakan fa innahu ra'sun kulli syai', sesungguhnya ia adalah kepala kepada segala sesuatu, iaitu solat. Solat ini adalah merupakan rukun Islam yang mana kita difardukan untuk menunaikan
tuntutan ibadah mengerjakan sembahyang. Dan solat ini adalah merupakan hak Allah yang terbesar terhadap hamba-Nya. Selepas tauhid, kita belajar ilmu tauhid, kita mengesakan Allah Ta'ala, kita membesarkan Allah Ta'ala, kita mensucikan Allah Ta'ala. Maka tidak cukup dengan sekadar kita mendapat sumber didikan ilmu tersebut tanpa kita menyempurnakan tuntutan melalui amal ibadah, yakni mengerjakan solat. Betapa besarnya dan betapa mulianya ibadah yang kita sempurnakan ini. Inilah perkara yang Nabi kata di akhirat kelak menjadi suatu bentuk hisab yang pertama. Yang solat inilah yang akan dihisab. Dan hadis saya lupa nak sebut hadis, nak sebut tu lupa. Fa innahu solah. Maka solat inilah perkara yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dapat menyempurnakan tuntutan ibadah ini dengan sempurnanya. Dan insya-Allah pada malam ini dalam kitab ini kita akan bincang sedikit perihal yang dinyatakan dalam musannaf oleh musannaf kitab ini, iaitu perkara yang ke-11. Perkara yang ke-11 ini, qala mu'allim rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Sebelum tu saya tengok tuan-tuan sedia okey kan ni? Steady tak ni? Sedia nak sambut Hari Raya Korban? Dah ready dah? Nak berkorban ke, terkorban ke, dikorbankan? Kita pelaksanaan insya-Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan ruang dan peluang kepada kita. Ada orang ada harta, dia korbankan wang ringgit dia. Ada orang ada tenaga, hari pelaksanaan ibadah korban dia bantu untuk menumbang lembu, melapah, pack dan sebagainya. Maka ini semua bentuk-bentuk ibadah. Luasnya ibadah ni kan. Kalau semua ni kita buat dengan kerana Allah Ta'ala, Allahu Rabbi, tidak ada sebab kenapa kita tak dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ukuran di sisi Allah Ta'ala ikhlas ini sentiasa tersemak dalam hati kita. Tidak mengharap sesuatu habuan dunia. Kerana habuan dunia ini terlalu minimum. Dan ianya hanya 1% saja yang Allah Ta'ala bagi ke atas muka bumi ini. 90% dan 99 lagi Allah Ta'ala simpan di hari akhirat. Mudah-mudahan kita jadi orang yang laba dan mengharapkan sesuatu imbalan natijah yang terbaik daripada Allah Ta'ala. Baik. Qala mu'allim rahimahullah, hukum makmum waswas pada bacaan Fatihah. Tuan-tuan, tajuk ini adalah hukum makmum waswas pada bacaan Fatihah. Tidak ada kena-mengena antara yang hidup yang mati ni, jangan risau. Namun inilah persoalan yang kalau kita tengok daripada dulu sampai sekarang, dan kita semua telah melihat dan melalui fasa tersebut. Perkara ini sebenarnya kalau tidak dikawal dengan baik, maka ianya akan merosakkan kualiti ibadah. Sehingga ada pandangan ulama perihal berkenaan orang was-was ni begini. Banyak perbincangan. Tuan boleh tengok dalam perbincangan yang banyak. Sehingga kan mufti wilayah keluarkan satu bicara perihal berkenaan was-was sahaja. Mengambil pandangan daripada Al-Imam Al-Ghazali dan sebagainya. Sehingga kan kalau kita tengok, ya Allah, rupanya ini sesuatu perkara yang amat mustahak untuk kita cuba keluar daripada permasalahan tersebut. Kalau ikutkan Ustaz, kalau kita tengok, kita dengar kupasan daripada Ustaz Azhar Idrus, was-was ni mudah saja dia kata. Was-was ni didatang secara kerap berbanding dengan syak.
Syak ni mungkin ilham daripada Allah Ta'ala melalui malaikat kepada kita untuk kita review balik, cek balik sama ada kita sempurna atau tidak. Sebab syak ni datang kadang-kadang. Dalam tempoh sebulan, kalau kita solat kali pertama, tempoh sebulan tersebut ada sekali atau dua kali kita kata, aku tadi tak berapa niat tak berapa sempurna tu, nampak. Bukan tak sempurna, maksudnya tak niat, contoh. Tapi was-was setiap kali solat maka dia datang. Maka itulah dinamakan was-was. Dari sudut bahasa ni, was-was ni bisikan halus. Saya bagi takrifan dulu. Bisikan halus disebut bahasa daripada angin. Adapun dari sudut istilah, dia adalah merupakan percakapan dalam diri. Makanya orang yang was-was ni dia berkata-kata dalam hati dia. Dalam diri ni berkata-kata. Dan di antara istilahnya juga adalah bisikan oleh syaitan. Syaitan dengan iblis dia berbeza. Iblis adalah merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Adapun syaitan adalah yang melaksanakan perkara yang bertentangan dengan ketetapan Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita tengok allazi yuwaswisu fi sudurin nas, dibisikkan kepada dada ni manusia ni, minal jinnati wan nas, syaitan ni ada dua, daripada jin dan daripada manusia. Maka kalau orang yang selain daripada tersebut, maka itulah seumpama tersebut. Dan was-was ni boleh datang dalam keadaan orang tu terlalu teliti. Terlalu teliti pun susah juga. Cermat buat kerja, maksud cermat dalam melaksanakan ibadah. Dia selalu dalam bentuk ibadah je. Sebab tu kalau kita tengok orang yang non-Muslim, bila dia buat pelaksanaan ritual agama dia, dia tak ada bentuk ibadah, dia tak ada bentuk was-was pun. Kan? Kalau kita duduk flat ni, kalau kita tengok jiran kita pun, kalau dia bakar colok, dia tak ada pun. Macam tak ada. Tapi bila kita ni yang melaksanakan ibadah ni, kadang-kadang benda tu boleh datang. Sebab apa? Syaitan ni suka kacau. Dan kelemahan pada diri sendiri juga. Dan Allah Ta'ala dah nyatakan dalam Quran, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu nafsihi. Tuwaswisu nafsihi. Dan Allah Ta'ala jadikan insan ni, dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang dibisikkan di hati ni. Baik. Dan was-was ni merupakan penyakit. Penyakit ni dia ada zahir dan ada batin. Penyakit ni perlu dirawat. Kalau tengok dalam Quran, wa iza maridtu fa huwa yashfin, dan apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkannya. Maka nak menyembuhkan pesakit was-was, penyakit was-was ni, dia mesti ada jalan penyelesaian dia. Maka orang tu kena kenal diri dia, rupanya dia ada masalah, maka dia kena cari jalan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik. Jika makmum itu was-was dalam bacaan Fatihah dan belum sempurna membaca Fatihah, imam pun rukuk, maka lazim ia menyalahi, membelakangi imamnya kerana menghabiskan Fatihahnya. Maka musannif kata, jika was-was ni, was-was waktu baca Fatihah, dan Fatihah ni tak habis baca lagi pun, belum sempurna lagi, imam tu rukuk. Maka bila sebelum sempurna imam rukuk, semestinya makmum ini dikategorikan sebagai makmum yang muwafiq. Seumpama macam itulah kalau saya faham. Sebab belum sempurna. Kalau masbuk, takkan disebut berkenaan belum sempurna, betul? Masbuk tak sempat, maksudnya lewat. Sekadar sekiranya muwafiq ini, bila dia, maksudnya sekira-kira dia sempat baca Fatihah bersama dengan imam. Tapi oleh kerana was-was ini, dia belum sempurna lagi bacaan Fatihahnya, maka imam pun rukuk. Maka lazim ia menyalahi, maka wajib kepada dia untuk menyalahi, membelakangkan imam. Maksudnya dia boleh takhalluf, maksudnya dia boleh membelakangkan, maksudnya daripada mengikuti imam. Untuk apa? Untuk menghabiskan bacaan Fatihah dia. Ini situasi. Maksudnya kalau kita belum habis baca Fatihah, kita kena sempurnakan bacaan Fatihah kalau kita muwafiq. Sebab dia ada perbincangan. Tapi yang ni disentuh was-was dulu. Tapi kita nak tengok, adakah dia benar-benar was-was, ataupun was-was itu dikira uzur, ataupun dia ni kategori yang
uzur, bukan kategori was-was. Baik. Sebab kitab ni didatangkan beberapa pandangan ulama. Maka seterusnya kalau kita tengok, dan berkata pengarang Kitabul Jawahir, pengarang kitab Jawahir ini adalah Imam Nawawi, telah berkata Al-Imam An-Nawawi, dan lazim dan adalah lazim menyalahi makmum akan imamnya. Makanya kalau kita tengok ni, dan adalah lazim menyalahi makmum akan imamnya itu dengan kerana uzur, bukanlah kerana was-was ni. Maksudnya menyalahi, melewatkan, maksudnya melambatkan ataupun menyempurnakan tuntutan Fatihah itu wajib pada dia. Sempurnakan bacaan Fatihah. Maka lazim kepada dia untuk menyalahi imam. Bukan dengan sebab, bukanlah kerana was-wasnya, tapi dia adalah kerana uzur. Kalau kerana uzur, beza antara uzur dengan was-was ni, dia was-was ni adalah penyakit. Was-was ni penyakit, uzur ni kelemahan yang ada pada diri. Kadang-kadang kita tengok was-was ni, dia macam-macam tuan-tuan. Saya pun pernah tengok juga. Di antara dia kalau kita tengok, faktor orang ambil wuduk dah lah kita tengok. Syaitan ni dia akan kacau pelbagai. Daripada orang tu nak mandi hadas besar, dia kacau lah. Ini tak rata air ni. Tadi tak niat tu, tak sempurna ni. Nampak macam-macam. Celah kelipat, air tak masuk ni. Sini tak kena, macam-macam. Kalau ambil wuduk, basah satu baju. Lantai tu kita tengok. Lepas tu dengan buka paip. Nampak? Itu was-was tuan-tuan. Tiap kali dia ambil wuduk, kalau dia pergi kat kolam, tuan-tuan, macam air apa tuan-tuan bayangkan. Itu was-was tu. Itu penyakit yang boleh dirawat. Antara penyakit yang paling nak senang rawat, nak sembuh terus adalah was-was. Paling mudah nak rawat. Tapi kena tahu gaya dia, cara dia macam mana nak selesai masalah tu. Kalau baca Fatihah, kalau niat tu, tuan-tuan tengok, biasa orang tengok orang niat, tak selesai dia tuan-tuan. Saya pun tengok kadang kesian, tak selesai. Lepas tu kalau baca Fatihah, saya pun tengok kadang-kadang saya solat tu. Sebab tu dia kadang-kadang orang yang was-was ni, ada pandangan ulama berkenaan dia tegah dia datang solat berjamaah kalau dia makmum, kalau dia was-was. Dia tu bismillah, tak selesai baca Fatihah. Tapi bila imam tu rukuk, bila imam tu sujud, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh pula. Itu penyakit was-was. Kita yang duduk sebelah dia pun kita tahu dah. Alamak, nasib lah kita duduk sebelah dia. Untung kita tak jadi macam dia. Baik. Sebab apa? Dia pun tahu juga. Orang uzur ni, orang was-was ni tuan, dia tidak boleh melewati imam dengan 2 rukun. Kalau dia was-was, dia tak boleh melewati imam 2 rukun. 2 rukun fi'li. Kalau dia baca Fatihah, imam rukuk, dia belum lagi rukuk. Kemudian imam iktidal, dia belum lagi iktidal, maka sembahyang dia batal. Kalau uzur, dia boleh melewati imam dengan 3 rukun. Imam tu rukuk, sujud, 3 rukun yang panjang. Tuan-tuan. Maksudnya sebelum imam nak naik tu, dia kena turun dah. Tahiyat, dia kalau tadi dia kata rukuk tu, dia kena sujud yang kedua, dia kena turun sujud dengan imam. Kalau dia memang uzur, memang lambat, Bismillahirrahmanirrahim, dia memang uzur, memang lambat. Cakap dekat luar pun sama, dalam waktu solat pun sama. Maka bila dia uzur sampai satu saat, dia boleh tinggalkan bacaan Fatihah yang tidak sempurna, rukuk bersama dengan sujud bersama dengan imam. Dia tinggal bacaan Fatihah, sujud bersama dengan imam, selesai semua sampai imam bagi salam, dia jangan bagi salam, dia naik tambah lagi 1 rakaat. Sebab dia uzur. Uzur dia kira
kelonggaran kepada dia. Nampak? Berbanding dengan orang was-was. So kadang-kadang kita tengok juga ni, kadang-kadang orang kat situ kita kena tahu juga macam mana kaedah untuk menyelamatkan solat. Kalau tidak, sia-sia je lah solat. Kalau tidak, kalau dengan was-was dia tidak niat mufarakah bersama dengan imam tu iktidal, dia belum lagi baca, imam tu sujud, baru dia kejar imam sampai sujud apa semua, dia tak niat mufarakah, sembahyang dia batal lah. Tapi kalau dia siap niat mufarakah dengan imam, makanya dia boleh dirikan solat, sempurnakan solat dia secara sendirian. Nah itu teknikal. Baik. Dan uzur ni pula ada dua pandangan. Bi'uzrin, dengan uzur, ataupun bighairi uzrin, maksudnya dengan uzur ataupun tanpa uzur. Tengok macam tu lah. Kalau tanpa uzur tu ada kategori macam was-was lah seumpama tersebut. Kalau uzur tak ada masalah. So dia ada banyak option yang dia pilih. Dia boleh, kalau dia tahulah kaedah bagaimana untuk dia menyempurnakan ibadah yang disempurnakan. Baik. Tak kisahlah sama ada solat tu secara jahriyah atau sirriyah. Maksudnya bacaan yang secara kuat ataupun secara perlahan, tak kisah. Tapi dia mesti ikut turutan sebagaimana rukun yang kita katalah. Uzur dengan cara dia, uzur dengan 3 rukun, bukan uzur ataupun was-was, hanya 2 rukun, tidak boleh melewati iman. Dan apa yang dinakalkan daripada sebahagian ulama mutaakhirin itu ialah seperti mana yang aku lihat di dalam Syarhul Muhazzab pada naskah yang muktamad, maka bahawasanya berkata ia, yang tengok ni siapa? Imam Ibnu Imad lah. Dan daripadanya adalah makmum itu lambat bacaannya. Kan ada 2 perbincangan ni kan. Satu yang was-was, kedua uzur. Tapi Imam Ibnu Imad, apa yang dia tengok pada kaul yang pendapat yang muktamadnya, dia tengok dalam kitab Syarhul Muhazzab, dia kata dia bukan masalah was-was, tapi dia adalah masalahnya daripada dan daripadanya adalah makmum itu lambat bacaannya kerana lemah, yakni berat lidahnya, iaitu bacaannya dan seumpamanya. Ada juga orang yang kategori slow kan, baca apa semua. Cuma ini kena tengok juga, dia slow waktu solat, luar solat dia slow tak bercakap. Kalau luar solat derah macam semacam yang laju dalam solat dia tu, tu disebut sebagai masalah. Sebab tu kalau kita tengok guru-guru tajwid dia kata baca Fatihah jangan terlalu berat. Jangan baca secara berat, musaqqal secara berat, baca secara ringannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudahkan lagi. Siapa boleh baca mudah lagi, baca mudah lagi. Sebab apa? Bacaan secara ringan ni dia akan banyak membantu kita sesungguhnya keluar daripada masalahan was-was tersebut. Pasal orang yang terlalu berhati-hati ni, dia nak jaga sifat dan makhraj huruf. Sifat dan makhraj huruf sampai dia terlalu cermat sangat, sampai silap saja satu, mulalah. Syaitan ni memang kerja dia bila kita lalai. Syaitan ni kita lalai sedikit saja, dia akan kacau kita. Tapi bila kita kuat, kita kukuh, kita strong, kita tak indahkan apa benda yang dibisikkan tu, maka kita okey. Yang tengok kalau kita jadi imam pun kadang-kadang kita ada ulang-ulangan. Tadi nampak mim tak tutup ni mulut ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mim macam tak tutup mulut. Nampak? Dia ulang balik, nampak? Kat situ. Dia akan cari jalan untuk mengganggu kita. Baik. Masa musannif kata Imam kata masalahnya adalah lemah berat lidahnya bacaannya seumpamanya, tidak kerana was-was, tetapi imamnya cepat bacaannya dan rukuk ia sebelum sempurna Fatihahnya, yakni makmum.
Biasa kan kita tengok kan, imam baca laju kan. Imam baca laju. Saya pun biasa juga solat dengan laju. Saya kalau solat dengan kawan ni, seorang hamba Allah ni, saya baca Fatihah secara wasal je. Saya baca Fatihah secara wasal. Tapi wasal pun mesti ingat, mesti dalam 7 ayat tu 3 tempat berhenti. Jadi tak boleh wasal satu ayat, satu nafas dalam surah Al-Fatihah tu. Kaedah berubat boleh, satu nafas. Kaedah guna kaedah perubatan Islam boleh. Tapi kalau untuk dalam solat nak wasal, mesti tiga tempat berhenti. Maksudnya 3 kali wakaf. Terpulanglah kita nak buat ke mana. Dia ada garis panduan ulama ada bagi, tapi minimum mesti ada 3. Tapi kalau kita kata solat dengan imam RNR ni dia baca laju, tapi kita kena wasalkan bacaan kita. Kita tengok test market pada rakaat pertama. Rakaat pertama kita baru Maliki Yaumiddin, dia Allahu Akbar. Dia memang laju ni. Dia memang laju. Kita pun habiskan Fatihah, kita rokok baca Subhana Rabbil Azim kan, paling minimum Subhana Rabbil Azim sekali cukup lah. Kalau kita baca sunat 3 kali, kita nak kejar Sami Allah liman hamidah, nak kejar penat kita. Itu secara orang kata nak selamatkan diri juga. Tak larat nak kejar orang laju. Tu bila iktidal tu, bila naik daripada sujud tu, dia nak baca tu, kita kena baca wasal. Kita kena ambil lah wasal tu, kena baca lah. Maksudnya sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Macam tu aja. Sebab apa? Kalau kita tak buat, kalau kita baca secara wakaf satu ayat satu wakaf, memang cicir lagi dah. Sebab ada pandangan juga yang mengatakan ada seorang Syekh Param tu, dia kalau kita melewati imam tu, walaupun benda tu kita rokok sama dia, tapi kita baca lama, imam tu dah sami Allah imam dah, imam sujud, dia tegah, dia larang. Tak boleh buat cara macam ni dia kata. Sebab perkara tu sunat. Maksudnya kita kena seiring dengan imam. Maksudnya selepas imam bagi takbir intiqalat, kita pindah baik. Itu masalah imam. Tapi tak apalah. Bila kita jadi imam tu, kita kena ingat lah, jangan terlalu laju sangat. Ada makmum yang bacaan slow and steady kan. So kita tengok, jangan terlalu lama sangat, agak-agak je masa yang sesuai. Sebab imam ni memang dia ujian sikit. Ada imam dia nak baca panjang, dia kena tengok situasi dan keadaan. Ada baca pendek, sesuai ke mana keadaan, terpulang lah. Tapi macam tu jugalah, sama ada nak wirid ke panjang ke nak apa, memang kebijaksanaan imam tu orang ukur kat situ lah. Macam baik. Maka kesilapan itu daripada orang yang menakalkan. Orang yang nakal tu maksudnya orang yang pindahkan ke sebab bukanlah kerana was-was dengan katanya seperti was-was. Maka permasalahan ini, hukum was-was ni sebenarnya bukanlah sebenarnya isu was-was, tapi ada pada bacaan orang Imam Ibnu Imad membuat penelitian, dia kata ini adalah masalah perihal berkenaan dengan uzur. So uzur lambat. So kalau orang tu lambat, so dia kena segerakan bacaan dia lah. Kena cari jalan untuk baca secara laju, baca secara murattab. Baik. Kemudian makruh berimam kepada orang was-was. Ini perkara yang ke-12. Musannif kata makruh berimam kepada orang yang was-was. Macam mana kita nak ikut orang yang was-was? Nanti kita ikut dia was-was, dia pun tak tahu bilangan rakaat berapa. 2 ke 3, 3 ke 4. Macam tu. Kalau kita sebut soal bilangan rakaat, dia kena tengok macam ni. Bila kita solat, kalau kita terlupa rakaat, kuat hati kita kat mana? Kalau kita kata 3, maka kita ambil hukum 3. Mustahil orang yang bila dia ragu, dia kata dia 4. Mustahil pada akal. Mesti dia kata 3 sebab dia ragu. Tapi kalau dia kata, masa dia saya teringat, dia tiba-tiba datang syab, maksudnya dia kata ni 4 bukan 3, maka dia boleh pegang dengan 4. Kalau dia silap, makmum belakang boleh tegur dia, subhanallah. Tentu. Tapi kalau kita hati-hati juga, kalau makmum tegur,
subhanallah, kita teruskan perjalanan tanpa kita jeling guna sisi anak mata kiri kanan. Kalau makmum itu majoriti duduk tahiyat akhir, tiba-tiba kita naik seorang je nak tambah rakaat, maka pandangan kita lah pandangan yang minoriti. Maka kita kena turun lah ikut pandangan secara majoriti di belakang kita. Kalau kita tengok anak mata kita, semua orang duduk tahiyat akhir, tiba-tiba kita bangun rakaat yang kelima. Contoh kalau kita sembahyang 4 rakaat, maka semestinya situ pandangan kita salah lah. Maka kita turun. Oleh kerana kita dah bangun, kita turun dan kita duduk pada tahiyat akhir, turun straight pada tahiyat akhir, maka kita baca terus at-tahiyat tu lah. Sebab tu kalau orang was-was, dia tak perlu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an, baca tahiyat tak perlu dengung. Maksudnya bukan kita baca Quran. Kalau kita baca Quran memanglah ada waratilil Quran tartina, tapi bila solat cukup sekadar secara ringan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab tu orang yang was-was, cara dia kena baca kuat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca kuat tu pada dia dengar tu, jadi dia yakin dah. Ayat yang pertama betul, 2, 3 betul, sampai ayat ke-7 betul. Ada yang tu. Tapi kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, datang was-was. Datang. Itu kelemahan pada dia. So, kena tengok. Baik. Telah berkata Syekh Abdul Futuh Al-Ijli di dalam huraiannya yang mendalam atas Kitabul Wasit wal Wajiz, makruh hukumnya sembahyang di belakang, yakni berimam, orang yang was-was kerana syak ia pada perbuatan diri dia. Dia pun syak dia pada perbuatan diri dia. Dia pun tak confident level. Maka makruh. Bila makruh ni kita tahu lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Makruh terbagi kepada dua, dia ada tahrim dan ada tanzih. Antara dua. Dan ada yang tak berdosa dan boleh membawa kepada dosa. Membawa kepada dosa. Ada yang kata orang yang makruh ni tak boleh datang solat. Orang yang was-was ni tak boleh datang solat berjamaah selagi dia tak sempurnakan, hilangkan pasal was-was. Kenapa? Hukum dia macam mengganggu orang. Mana taknya orang dah angkat takbir, imam dah angkat takbir, makmum lain angkat takbir, dia Allah, Allah, Allah. Biasa kita dengar kan? Dia ganggu tak? Ganggu. Kan? Ganggu. Maksudnya orang macam ni elok dia sembahyang kat rumah dulu. Dia buang dulu dia buang tu permasalahan dia, baiki diri dia, sempurnakan, orang kata keluar ada permasalahan tu, maka dia datang. Sebab tu solat ni bila angkat takbir dia mudah-mudahnya Allahu Akbar atau panjang sikit Allahu Akbar. Okey. Maksudnya secara ringan, tapi bukan berulang-ulang. Sebab takut nanti kalau was-was rupanya Allahu Akbar, tadi tak niat. Nampak? Tapi dia dah sempurnakan tu. Tapi kalau dia masuk sekali, masuk yang pertama, yang kali kedua dia membatalkan sembahyang dia. Kan? Pernah kita bincang sebelum ni kan? Memutuskan sembahyang yang pertama, hukum dia haram kalau sembahyang itu sempurna dah. Maka yang kedua tu putus tu adalah membatalkan sembahyang. Ada orang putus sembahyang dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, betul angkat takbir boleh. Ada. Nampak? Itu kelemahan. Baik. Dan jika berwas-was makmum pada takbiratul ihram yang menyebabkan gangguan, yang menyebabkan gangguan kepada orang lain daripada para makmum, maka haram hukumnya. Musannif ni kata haram hukum dia kalau menyebabkan takbiratul ihram ganggu orang lain. Bila takbiratul ihram tu ada makmum yang nak takbiratul ula atau makmum yang nak ambil fadilat takbiratul ihram, tiba-tiba kita ganggu. Nampak? Kita dengan maksudnya permasalahan tersebut lah, Allah dan sebagainya kan. Orang tak tahu kira angkat tangan. Tangan tu macam-macam lagi, atramen semua keluar, bagai semua kan. Kita kadang seronok orang tengok orang ni kan. Tapi kita seronok pun ambil iktibar juga lah. Kita tak nak jadi macam tu kan. Seperti mana duduk ia berkata-kata berhampiran orang yang sembahyang, demikian juga haram hukumnya membaca dengan jahat, yakni nyaring, yang mengganggukan orang yang sembahyang di tepinya. Maksudnya kata apa ni? Orang yang was-was tadi, bila dia ganggu orang nak solat tadi,
hukum dia haram seperti mana dia duduk berkata-kata suatu orang sembahyang. Kita tak boleh bersembang waktu sembahyang. Tapi kita ni kadang-kadang bila orang sembahyang kita senang nak sembang. Kenapa jadi macam tu? Termasuk saya sekali hukum dia haram tu ganggu orang sembahyang. Tuan-tuan tengok, lepas bagi salam tadi kan, dia orang semua salat sunat ada kawan nak sembang, masa tu dia nak sembang. Sembang sungguh. Habis semua cerita keluar. Kan? Sebab tak cerita pasal benda-benda yang sensitif. Masa tu sembang sungguh sampai orang tu bagi salam dah doa, dia tak habis ke sembang. Tu saya dah tu. Atau kita kena atasi masalah. Nak sembang, selesaikan solat yang mana patut dulu. Ataupun sambil semua dah dua-dua dah selesai, kedua-dua kata nak solat dah, semua dah patut, dia keluar baru kita sembang. Ataupun cari semana-mana sudut. Asalkan tak ganggu orang sembahyang je. Kadang-kadang orang yang sembahyang tu dia sembahyang lupa dari Fatihah ni, Siratal Ladzina baca ke belum? Pasal apa kita sembang? Dengar dia ambil tahu pasal orang pula. Kau sembang pasal ni semalam bola nampak. Aku tengok kat bola tu nampak dia pun terganggu juga. Kan? Macam-macam. Kata. So kalau kita tengok permasalahan kalau kita tengok permasalahan perihal berkenaan dengan waswas ni, permasalahan ni mesti ada penyelesaian dia. Maka penyelesaian dia adalah pertama, kita kena berdoa minta kepada Allah Ta'ala. Minta Allah Ta'ala tolong kita. Dalam Quran pun dalam surah Baqarah pun Allah Ta'ala kata wa iza sa'alaka ibadi anni qarib fa innahu ujib. Sampai akhir ayat tu, ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li, sampai akhirlah ila akhir ayat. Maksud Allah Ta'ala kata, sekiranya hamba-Ku bertanya tentang aku Muhammad, katakan aku ini qarib. Bila Allah Ta'ala qarib ni, Allah Ta'ala akan sempurnakan hajat setiap orang. Kan? Sempurnakan hajat kepada orang-orang yang berhajat ni, mestilah prasyarat dia adalah orang yang sempurnakan tuntutan ibadah. Kalau kita ni orang kata orang yang dirikan solat, ahli zikir dan sebagainya, maka kita tak buat dosa-dosa besar, kita insya-Allah semua hajat kita, mintalah apa hajat yang Allah Ta'ala akan perkenankan. Sama ada cepat lambat. Sama ada hajat untuk individu, untuk jemaah, anak, keluarga dan sebagainya, insya-Allah. Contoh tengok almarhum Tok Guru Datuk Harundin. Bila dia pimpin solat, bila almarhum Tuan Guru pimpin solat, selepas solat fardu, pimpin solat sunat. Dan sebelum nak start majlis zikir, Tuan Guru akan kata, antara ungkapan dia kata, kita doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala memperkenankan doa orang yang berhajat. Nampak? Yang hajat pada malam tu ramai ni. Orang yang berhajat. Nampak? Maksudnya umum, memang secara umum. Memang tak letak secara khusus lah, tapi secara umum. Itu saya rasa ungkapan doa yang selalu saya dengar. Jadi kan saya buat analisa, rupanya doa macam tu. Kan? Doa adalah bentuk supaya Allah Ta'ala tunaikan hajat orang yang berhajat. Kita pun kalau nak sebut satu-satu terlalu banyak kan. Tapi hajat kita banyak kan. Tapi kita doa supaya Allah Ta'ala tunaikan hajat orang berhajat. Maksudnya hajat yang dibenarkan oleh syarak lah. Maksudnya yang bertepatan, yang bersesuaian, tidak berlawanan, bertentangan dan sebagainya. Maka kita ni kena minta doa dengan Allah Ta'ala banyak-banyak. Bukan minta ampun dengan Allah Ta'ala, minta mohon taubat dan sebagainya. Memang kena minta sungguh-sungguh. Keluar masalah, sama ada untuk diri kita, keluarga kita, masalah kita, negeri dan negara, jemaah kita, surau, masjid, surau, jemaah Islam dan sebagainya lah. Semua secara umum tu pergi kepada semua, khusus kepada orang beriman. Maksudnya semua orang beriman, doa kepada orang yang beriman juga. Kan? Supaya Allah Ta'ala ampunkan semua doa orang beriman. Yang kedua dia kalau tengok, kita ni jarang, kita jarang kita duduk KL ni, kadang-kadang jarang menghampiri orang kata mendampingi ulama ataupun orang soleh. Kita kena buat macam orang kampung macam tu. Orang kampung ni, orang yang duduk kampung ni, dia cukup menghormati golongan disebut sebagai ulama. Kalau ada tok guru dalam kampung dia hantar makanan, dia bagi walaupun apa pun sebenarnya minum petang ke apa ke kuih ke semua, nampak? Dia cuba untuk berbaik
Dan ada orang soleh dalam tu, kita kena berbaik. Kampung kita pun kalau ada orang baik-baik, orang surau ni, kita kena kawan. Sebab saya lagi selesa berkawan dengan orang surau daripada orang yang kat luar surau. Orang dalam surau ni senang nak sembang. Luar surau saya tak boleh nak sembang. Macam-macam lah sembang yang kat luar tu. Kadang-kadang tak boleh di luar daripada kemampuan kita. Dia terlalu advance, kita terlalu nampak slow sangat. Kan? Tapi dalam surau ni, kerangka surau dia mesti itu. Tapi sebab apa lagi satu, dia adalah orang-orang yang soleh ni, orang yang datang surau, orang yang soleh. Maka bila berkawan dengan orang yang pakai minyak wangi ni, insya-Allah bau wangi itu terpalit kepada kita lah. Sebab tu dia disebut di sini adalah ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang ni kalau kita tengok dia menurut agama teman karib dia. Maksudnya kalau kita berkawan dengan orang baik, kita akan cenderung kepada baik. Sebab apa? Dia cakap benda yang baik, kan? Maka kita lebih kecenderungan kita ke arah tu. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan kita istiqamah berkawan dengan orang-orang yang soleh di kalangan ulama' dan orang awam. Orang awam yang baik, yang bukan derhaka kepada Allah Ta'ala. Kalau kita berkawan juga dengan orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala, cari jalan macam mana nak ajak dia supaya dia berjinak-jinak, slow, perlahan-lahan kayuh, supaya dia juga lama-lama boleh ikut serta dalam program-program pelaksanaan ibadah dan sebagainya. Balighul an walau ayah, Nabi kata kan, cari jalan juga. Sebab tu orangnya hebat-hebat kan, macam ustaz-ustaz yang selebriti, kita tengok dia berkawan dengan orang-orang yang agak kita tengok rock kapak kan. Tapi orang tu boleh ada kesedaran kita tengok kan. Itu semua hidayah milik Allah Ta'ala. Dan yang ketiganya, ada 5 saja saya garis kat sini, adalah melazimi dan mendalami ilmu. Ni memang secara berterusan, kena cari jalan juga. Sebab apa? Kalau kita tidak duduk pada martabat pendidikan, pengajian ilmu secara berterusan ni, macam-macam boleh berlaku kepada kita. Kita tak tahu perjalanan kehidupan masa akan datang bagaimana. Tapi kita tengoklah, kehidupan ni ibarat macam orang yang ada duit banyak sekarang, sampai satu masa duit itu akan susut. Rupanya bila tengok sebab duit disusut sebab apa? Bila dia ada duit, dia tak bayar zakat. Bila dia ada duit, dia tak infak kepada fi sabilillah, dia tak bagi sumbangan itu, ini dan sebagainya, maka duit yang dia ada susut. Tapi bila orang ada ilmu, bila dia dapat banyak, dia nampak ini hadza min fadli rabbi, sungguh ini kurniaan daripada Tuhan, maka dia cari jalan macam mana untuk dia dapat kasih sayang Allah Ta'ala melalui rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Khususnya dalam bulan, kalau kita tengok dalam bulan Zulhijjah ni, yang kita nak sambut Hari Raya Haji Adha ataupun korban, orang pakat berlumba-lumba fastabiqul khairat, masuk bahagian korban. Nak korbankan duit yang dia ada tu, dia yakin bahawasanya sampai satu masa Allah Ta'ala akan kembalikan keuangan yang disalurkan pada jalan Allah Ta'ala. Untuk apa? Ini semua untuk nak dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Sebab apa? Kita belum pasti akan bertemu dengan Aidil Adha pada akan datang. Tapi inilah di antara, sekiranya kita dijemput Allah Ta'ala, kita telah sempurnakan tuntutan ibadah tersebut. Dan yang keempat, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, hati akan jadi tenang. Kena sentiasa berzikir. Kena sentiasa berzikir, tuan. Cari jalan macam mana untuk kita nak berzikir. Terserah pada kita. Cara mudah ada, cara ringan, cara sederhana berat, cara panjang dan sebagainya. Saya tengok kawan saya, dia pakai tasbih, tuan. Dulu saya tengok dia pakai tasbih kecil ni, dia letak kat sini. Rupanya bila dia orang yang pakai tasbih ni, dia pakai tasbih kat sini ni, kecil ni, dia ada tasbih besar kan, tuan. Tengok tasbih ni berapa? Dekat market kali 2,000 dia kata. Tapi dia beli melalui pasaran Shopee dan sebagainya, melalui karangan, dapatlah 300. Besar tuan. Boleh gulung kan, tuan. Tak nampak tangan penuh lengan ni. Tuan. Oh, dia memang dia ahli zikir. Oh, saya pun tengok juga kan. Tapi itu memang kecenderungan dia kan. Tuan. Macam dia penuh dengan zikir. Zikir bukan kecil-kecil kan macam kita kan, tuan. Kita main digital pun bateri pun tak habis kan kita punya digital kan. Itu digital yang saya punya lah. Bateri tak habis-habis.
Yang dia ni main puluh ribu zikir kan. Tak boleh pandai kira. Zikir tasbih tu dia ada kiraan dia tu. Dia bukan biasa-biasa tu. Dia ada yang 1000, ada yang 2000, 5000. Tu ada semua tu. Kena tanya ahli zikir pun dia tahu macam mana sifir dia. Tuan-tuan kalau tak sampai tahap tu, sama macam saya lah tu. Bukan geng kita lagi tu. Tapi kena belajar juga tu. Macam mana sampai dia dapat kenikmatan sampai macam tu, sekali boleh tasbih beribu-ribu tangan macam tu tuan-tuan. Allahu Rabbi. Maka yang akhir ni tuan-tuan adalah kita kena optimis, ataupun kita kena dalam sudut amalan harian ni kita kena keluar daripada permasalahan kita yang terakhir. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang menjadi keraguan kepada yang tidak meragukan. InsyaAllah kalau kita berpegang kepada ni, InsyaAllah kita akan keluar daripada masalah yang kita ni bukan sekadar masalah was-was, bahkan lebih daripada tu kita akan dapat yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saya tengok kalau kita sangka baik dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan berikan suatu ketenangan dalam hati kita. Tapi kalau kita tidak bersangka baik dengan segala ujian yang kita hadapi daripada Allah Ta'ala, kerunsingan, keserabutan, kegelisahan, segala macam ada. Daripada alang-alang kita menghadapi kesulitan hidup, biarlah kita melalui kesenangan hidup yang berpanjangan sebagai hamba Allah untuk mendapat redha dan kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Jadi saya kira cukuplah sekadar ini perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati, rahmati dan kurniakan kasih sayangnya kepada kita berterusan. Tunjukkan kita jalan yang lurus untuk kita menyempurnakan tuntutan ibadah ini dengan usia yang berbaki ini, untuk mudah-mudahan kita semua dapat berpisah di sini dan bertemu dan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu ورجعنا